Sebab tu surah Al-Qasas ni ada satu surah yang kalau kita masukkan dalam sudut tersirat dia, dia ada persamaan yang cukup dekat antara bentuk dakwah Nabi Allah Musa dan bentuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok, ada satu ayat turun Rasulullah macam tadi tengah perjalanan, dan surah ni adalah surah yang hujung-hujung Rasulullah nak berhijrah. Jadi ada panduan yang cukup besar, sebab Nabi dah menghabiskan hampir 13 tahun dakwah dia di bumi Mekah. Sekarang Nabi nak berhijrah ke Madinah. Ada bentuk pendekatan dakwah yang berbeza. Kerana corak mad'u, orang yang Nabi hadapi di Mekah cara lain, tapi jenis mad'u yang Rasulullah nak hadapi di Madinah cara lain. Jadi sebab tu turun ayat ni. Dia nak suruh faham elok-elok, hadam elok-elok, dengar elok-elok cerita Nabi Musa. Nabi Musa dah menghadapi benda yang hampir sama dengan kamu wahai Muhammad sebelum ni. Jadi kita teliti beberapa perkara. Pertama ialah konteks dakwah Nabi Allah Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor satu ialah dari sudut rentang masa. Ada fasa-fasa tertentu. Nabi Allah Musa melalui dua fasa dakwah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melalui dua fasa dakwah. Baik, Nabi Musa, apa dia dua fasa dakwah? Pertama ialah merujuk dakwah Nabi Musa alaihi salam sebelum menyeberangi Laut Merah. Tempoh masa dia berdakwah sebelum menyeberangi Laut Merah. Tempoh fasa dakwah Nabi Musa yang kedua ialah dakwah baginda selepas menyeberangi Laut Merah. Itu dua fasa. Kalau Nabi Muhammad, dia bukan merujuk kepada secara sembunyi dan secara jahar tu tak. Tapi fasa dakwah Nabi Muhammad sewaktu berada di Mekah dan fasa dakwah Nabi Muhammad selepas berhijrah ke Madinah. Itu persamaan dia, ada dua fasa. Konteks yang kedua ialah cara ataupun kaedah yang diguna pakai oleh kedua-dua rasul tersebut. Apa dia kaedah dia? Contoh, Nabi Musa, dakwah dia satu, macam kita sebut di awal tadi, pengkhususan dia kepada kaum dia Bani Israel. Dia nak perbetul kesilapan-kesilapan, ketidaksengajaan, kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan mereka tentang syariat dan agama. Satu. Okey, konteks yang kedua, dia nak dakwah kepada bangsa Kipti. Satu bangsa yang menjadi, kita kata, tempat tinggal bersama di bumi Mesir, dan pemimpin mereka tu, penguasa Mesir masa tu, Fir'aun. Jadi ada cara dan kaedah yang berbeza. Kita nak betulkan balik orang yang dah memang satu agama dengan kita, cuma dia buat silap, cara dia lain. Macam kita nak perbetulkan sesama kita. Kita nak dakwah, kawan kita tu orang Islam, saudara kita pun orang Islam, cuma dia buat satu perkara, perbuatan ataupun tindakan yang melanggar batasan yang agama benarkan. Jadi cara kita nak cakap pada mereka pun cara dia lain, bentuk dia lain, tone dia lain, nada dia lain, benda kaedah dia lain. Tapi bila kita berhadapan, dengan individu seperti Fir'aun, yang mana tak mengenali Tuhan, tak tahu
tahu apa itu Tuhan, tak tahu apa itu agama, tak tahu apa itu syariat, ditambah pula dengan sifat dia yang sombong, meninggikan diri, buat ikut suka hati dia. Adakah bentuk dan cara serta kaedah dakwah sama ke dengan kumpulan yang pertama tadi? Confirm dia tak sama. Hak ni lagi teruk nak kena cerita tentang prinsip ketuhanan. Apa itu Tuhan, apa itu Nabi ke, contoh apa itu malaikat, apa itu agama, apa itu syariat. Bentuk dia lain, tone dia lain. Sama juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berdakwah kepada kafir musyrikin Mekah yang dah memangnya Islam, mengenali agama, mengenali Allah, cuma silap kepahaman, silap pengenalan tentang Allah, silap pengenalan tentang agama, silap pengenalan tentang ibadat, silap pengenalan tentang sosial, tentang muamalah. Mari nak perbetul jenis orang macam ni, cara dia berbeza. Bila Rasulullah duduk Madinah, sahabat-sahabat rata-rata yang dah memang terima Islam. Yang Rasulullah nak dakwahkan pun bukan benda-benda yang jadi asas dan basic di Mekah. Sebab asas dan basic di Mekah ni ialah tauhid. Tapi asas dan basic di Madinah ni bab ibadah dah. Nak terangkan pasal semayang, nak terangkan pasal puasa, nak terangkan pasal zakat, pasal jihad, pasal infak, dia cukup berbeza. Boleh nampak tak? Dengan kata lain, apa yang Nabi Musa hadapi kaum dia Bani Israel, dia ada nada-nada ayat Al-Quran yang bersifat madaniyah. Bila Nabi Musa berhadapan dengan kaum dia Bani Israel, nada sifat dia tu ayat-ayat madaniyah. Sama macam Rasulullah berdepan dengan sahabat di Madinah. Tapi waktu Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, berhadapan dengan ahli sihir, berhadapan dengan ahli nujum dan bangsa Kipti, nada dia ialah bersifat ayat makkiyah. Sama dengan nada dan sifat Rasulullah mendakwahkan kafir-kafir musyrikin di Mekah. Okey, dah nampak tak benda tu? Yang ketiga ialah jenis manusia. Jenis manusia yang Rasulullah nak dakwahkan. Kalau Nabi Muhammad di Mekah, geng-geng yang mensyirikkan Allah. Tapi waktu Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, jenis orang yang mempertikaikan prinsip ketuhanan. Siapa Tuhan kamu? Bila dijelaskan siapa Tuhan, aduk mana Tuhan kamu? Bila dijelaskan kedudukan, dia nak buat bangunan lah, dia nak ambil panah, nak naik, nak panah Tuhan, nak bunuh Tuhan lah, macam-macam. Dan Nabi Muhammad sendiri bila pergi ke Madinah berdepan dengan golongan munafik. Di Madinah ada golongan munafik, ada golongan Yahudi. Ramai munafik di Madinah. Tapi Rasulullah tidak menceritakan manusia-manusia munafik ni kepada sahabat-sahabat lain. Tapi antara sahabat yang Rasulullah ceritakan tentang manusia munafik ni ialah Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman tentang manusia munafik. Dalam peribahasa disifatkan gunting dalam lipatan, talam dua muka. Munafik ni bahaya dia kerana dia bersama dengan Rasulullah, dia bersama dengan sahabat. Bila beribadah, contoh solat mereka tu berimamkan Rasulullah, bukan berimamkan orang biasa-biasa macam kita. Tu imam mereka ialah Rasulullah, sahabat mereka sahabat Rasulullah. Mereka berpura-pura saja. Tapi bila balik bertemu dengan sesama mereka, mereka berbincang. Hari ini Muhammad sembang apa? Hari ini Muhammad habaq apa? Hari ini Muhammad buat apa? Tapi bila balik semula kepada Nabi dan sahabat, buat manis muka, buat cakap lembut-lembut depan Nabi. Ini bahaya. Golongan-golongan munafik. Yang di Madinah dulu yang paling popular siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul kan. Abdullah bin Ubay bin Salul yang bergerak secara underground tu. Bagaimana dengan dakwah Nabi Musa? Nabi Musa pun menghadapi golongan yang sama. Tak ada ke jenis manusia munafik dalam Bani Israel tu? Berlambak manusia munafik. Lihat saja selepas Allah menyelamatkan mereka,
menyeberangi Laut Merah. Tuan-tuan boleh bayangkan atau fikirkan kalau kita berada dalam kelompok Nabi Allah Musa masa tu. Allah dah tunjukkan kebesaran dia, memberikan pelepasan dari sudut pertolongan yang kita tak boleh fikir dengan akal biasa. Depan ni laut yang terbentang luas, belakang ni tentera yang jumlah mungkin ratusan ribu, mungkin capai jutaan. Tak boleh nak pi mana dah. Tapi Allah melepaskan keperluan mereka pada masa tu, tunjuk mukjizat depan mata mereka. Ni utusan aku, ni nabi aku, ni rasul aku perintahkan dia. Tongkat dia pukul pada laut, terbelah. Waktu terbelah, peristiwa itu berlaku depan mata kamu, supaya kamu menyaksikan mukjizat dan pembuktian terhadap kebesaran Allah. Bukan kata waktu Nabi Musa nak ketuk air tu, minta yang ni susah nak diterima oleh akal, jadi semua pejam mata, jangan tengok. Tak ada. Benda tu berlaku depan mata kamu, mukjizat. Lepas tu kamu berjalan di celah-celahnya dan Allah menyelamatkan kamu sampai seberang sana. Tak cukup dengan itu, bila kamu berpaling, Allah bagi peluang menyaksikan satu lagi kebesaran dia. Laut itu bertangkuk kembali dan Fir'aun yang kamu takuti sebelum ini, yang kamu geruni sebelum ini, manusia inilah yang telah membunuh anak laki-laki kamu, berapa ribu jumlah dia, yang telah melakukan penghinaan terhadap kamu dengan menjadikan kamu kuli-kuli waktu di bawah pemerintahan dia dulu. Sekarang saksikan dia dengan tenteranya sedang tercungak-cungak menuju kepada pengakhiran kehidupan masing-masing. Kamu tak rasa itu satu kebesaran? Allah selamatkan kamu. Fir'aun mati depan mata kamu. Harap-harap tak ada lah yang jenis terpeleok munafik apa. Tapi lihatlah sejarah seterusnya. Sampai saja di kawasan Bukit Tursina, Nabi Musa naik bermunajat kepada Allah beberapa puluh malam, 40 malam. Mari mangkuk hayun tu, siapa dia? Samiri lah. Mari Samiri, ringkas cerita semua dah tahu, buat patung lembu, lepas tu suruh Bani Israel pergi sembah. Nabi Musa naik ke atas Bukit Tursina nak cari Tuhan dia, tak turun-turun sebab tak jumpa Tuhan dia. Sebab Tuhan kita yang sebenar ni lah. Ni patung lembu Tuhan kita yang sebenar. Jadi yang munafik, yang bukan beriman dengan sebenar-benar keimanan, boleh sekali dengan Samiri sembah. Tuan-tuan boleh lihat isu ni. Isu ni bukan isu biasa. Isu ni bukan isu main-main. Selalunya benda-benda macam ni ialah bila tempoh masa seperti tadi. Nabi Yusuf tinggal, nak mari Nabi Musa. Kita tak pelik kalau jadi macam-macam. Sebab putusnya hubungan wahyu, putusnya hubungan Nabi dan Rasul sebagai pembimbing. Kita lihat apa yang berlaku kepada kafir musyrikin Mekah. Kita tak rasa pelik sangat sebab last pun mari pada depa Nabi Ismail sebelum mari Nabi Muhammad. Kalau depa jadi macam-macam tak pelik sangat. Tapi ni Nabi Musa duk hidup lagi, Nabi Harun yang diawasi mereka tu duk hidup lagi. Baru sat-sat tadi kamu menyaksikan mukjizat kebesaran Allah, Fir'aun mati depan kamu. Boleh kamu pergi sembah patung lembu? Kita cannot brain lah. Sampai tahap tu mereka diperbodohkan. Ringkas cerita, turun Nabi Musa marah dekat abang dia Nabi Harun. Pasal apa tak jaga elok-elok Bani Israel? Pasal apa boleh terlepas benda besar macam ni? Last kali halau. Habis dah geng-geng munafik tu keluar. Betul ke habis? Betul ke habis tuan-tuan? Tak habis lagi.